Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hari ini Dr. Mazhar akan huraikan tentang arak di dalam masakan. Begitu juga dengan baju yang diperbuat daripada sutera. Dan beberapa lagi penerangan berkenaan dengan arak yang sama ada ianya najis ke, tak najis ke. Tapi tak ada khilaf yang bahawa arak itu adalah haram. Dia kata ada anak dia apa guna wine untuk masakan kot. Ha? Ini saya ingat saya dah jawab dulu. Kan? Tapi ringkas dia tanya. Arak, sagi kau. Arak. Arak ni cakap ni bahasa standard dia arak. Arak ni haram. Tani tak ada khilaf. Sagi tuan-tuan kata, arak khilaf haram ke tak? Yang ni buat pening banyak lah. Arak tu haram, tak khilaf pendapat. Tapi adakah arak yang haram tu dia najis ataupun tak? Yang tu khilaf. Tuan-tuan faham? Kerana bukan semua benda yang haram tu dia kena najis. Emas haram tak lelaki pakai? Tak haram. Haram tak lelaki pakai? Najis tak dia pakai? Tak najis. Sutera haram tak lelaki pakai? Najis tak? Tak. Kalau najis dia kena ulang solat dah. Menurut, saya tak tahulah dalam satu mesyuarat, di peringkat ni apa, JAKIM ni, menurut pakar-pakar pengkaji batik tu, dia kata semua batik hak beli tu, hak sutera, semua sutera betul. Kata dia, saya tanya dia balik, dia kata sama ada walaupun murah tapi itu sutera tu dia banyak kategori sutera ni, ada yang ulat dah terputih tu, apa dia punya hak terputih tu dia buat hak murah tu kan. Tapi yang penting dia sutera, dia keluar daripada ulat. Dia kalau dia sutera, maka hukum dia sutera tu lah, dilarang, haram bagi lelaki sebenarnya sutera. Kalau tu sebab tu pergi beli yang batik yang apa, yang biasa tu kan. Tapi kalau lelaki tu telah pakai sutera tu, dia sembahyang Zuhur tadi 4 rakaat, lepas tu dia pun Allah pakai batik sutera pula dah, sah atau tak salat dah? Sah. Dia haram, dia najis tak? Tak najis. Artinya, Dan daripada apa yang dihuraikan oleh Dr. Mazhar, kita boleh dapat kesimpulan daripada apa yang telah diterangkan. Dan berhubung dengan arak di dalam makanan ni, itulah dia yang telah dihuraikan oleh Dr. Mazhar. Dan saya akan melihat ianya terdapat daripada pandangan-pandangan fuqaha, dan telah apa yang telah disampaikan, semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Dan harap tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu dan pengetahuan yang telah disampaikan oleh Dr. Mazhar. tapi adakah arak yang haram tu dia najis ataupun tak? Yang tu khilaf. Tuan-tuan faham? Kerana bukan semua benda yang haram tu dia kena najis. Emas haram tak lelaki pakai? Tak haram. Haram tak lelaki pakai? Najis tak dia pakai? Tak najis. Sutera haram tak lelaki pakai? Najis tak? Tak. Kalau najis dia kena ulang solat dah. Menurut, saya tak tahulah dalam satu mesyuarat, di peringkat ni apa, JAKIM ni,
Menurut pakar-pakar pengkaji batik tu, dia kata semua batik hak beli tu, hak sutera, semua sutera betul. Kata dia, saya tanya dia balik, dia kata sama ada walaupun murah tapi itu sutera tu dia banyak kategori sutera ni, ada yang ulat dah terputui dia apa dia punya hak terputui tu dia buat hak murah tu kan. Tapi yang penting dia sutera, dia keluar daripada ulat. Dia kalau dia sutera, maka hukum dia sutera tu lah. Dilarang. Haram bagi lelaki sebenarnya. Sutera. Kalau tu sebab tu pergi beli yang batik yang apa? Yang biasa tu kan. Tapi kalau lelaki tu telah pakai sutera tu, dia sembahyang Zuhur tadi 4 rakaat. Lepas tu dia pun Allah pakai batik sutera pula dah. Sah atau tak salat dah? Sah. Dia haram, dia najis tak? Tak najis. Artinya bukan semua yang haram mesti. Kalau kita makan satu buah, kita makan mabuk. Buah tu haram. Kita makan, tapi najis tak? Tak najis. Nak pergi faham ni? Lagi dia tak faham. Daun ketum, tahu daun ketum? Daun ketum. Daun ketum dia rebui campur dengan ni, bubuh anak ikan kita tengok. Pening ke tak? Daun ketum haram lah kalau buat macam tu, ataupun daun ganja ke apa. Kalau kita tengok daun ganja dalam poket sembahyang, sah tak? So saya nak bagi tahu bukan semua yang haram itu mesti najis. Ini untuk jangan tuan-tuan anggap apalah dah haram tak najis pula. Tuan-tuan kena faham. Ini perbincangan dari fuqaha. Maka dengan itu sebahagian para fuqaha menyatakan alkohol itu memang kalau dia memabukkan haram, tapi dia tidak najis. Ada yang berpendapat haram dan najis. Mereka berdalil innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, berhala, menenung nasib, rijsun ini najis lah daripada amalan syaitan. Tapi rijis ini bukan maksud najis. Pada satu kumpulan di kalangan para ulama, mereka menafsirkan ini najis. Tapi kumpulan ini yang kata tak najis, mereka kata rijisun itu dia macam arak, judi. Judi kita pegang kertas bukan najis. Judi najis pada nilai. Macam kita kata najis dadah. Bukan pegang tu jadi najis. Maksud nilai. So kumpulan yang para ulama yang berpendapat bahawasanya dia tidak najis itu, mereka tu membenarkan pakai alkohol. Bukan minum alkohol. Pakai yang ada unsur, kerana benda ni asal bahannya tak najis. Asalnya mungkin daripada anggol, etanol dan macam-macam lagi. Yang benda ni tak najis asalnya. Mungkin daripada buah-buahan, mungkin tak najis. Kalau ia tak najis, jadi ada dua pandangan. Kalau kek tu letak dengan wine. Pada mazhab yang kata wine tu najis, haram. Tapi kalau dia letak wine, kemudian dia masak, sifat wine tu hilang. Kalau dia makan satu potong kek, dia jalan satu depan, tiga belakang, tak boleh lah. Tapi dia hilang. Ini khilaf pula di kalangan ulama yang kata tak najis ni, khilaf pula. Dia ni bertukar sendiri ke, bertukar orang tukar? Dia fuqaha. Mereka berbeza. Contoh. Macam yang ni saya fahamkan tuan-tuan dulu. Yang ni takut yang ada baru mic ni dia pening pula kan. Saya nak bagi petau. Anggor, dia ni dia panggil istihalah. Anggor, apa hukum minum anggor? Apa hukum makan anggor? Air anggor, kita perah anggor, apa hukum? Halal. Kemudian lama dia rendam, anggor telah bertukar menjadi arak. Apa hukum arak? Tapi kalau dia kata, "Dok, saya teringat, saya kira anggor lah. Saya tak mau kira arak." Alhamdulillah. Saya kira anggor lah, saya tak mau kira arak. So kira anggor ke kira arak? Anggor ke arak? Saya kata walaupun dia ni nampak
dah jadi arak, tapi saya i'tikad anggur. Pasal asalnya anggur. Anggur ke arak? Dia kira status semasa. Semasanya adalah arak. Lama simpan, dia jadi cuka. Boleh tak cuka? Tapi dia asal arak. Kita kira yang asal. Para fuqaha bincang masalah kek yang tadi tanya ni. Maka mereka berbeza pendapat. Di kalangan para ulama, ada yang menyatakan kalau arak tu bertukar sendiri tak apa. Kalau kita tolong tukar tak boleh. Ada pandangan. Sebab tu kita akan baca lah kitab-kitab mazhab, dia kata kalau ambil bawang bubuh kat dia, dia tukar tak boleh. Kalau daripada tempat teduh bubuh tempat panas, tukar tak boleh. Kalau kita ada campur tangan manusia, dia jadi sendiri ya boleh. Tapi ramai di kalangan mereka juga menyatakan tak penting, yang penting sifat dia tu. Kalau kek tu telah dimasak, sifat kimia dia tu dah hilang. Dia tak ada dah. Tak ada mabuk kot. Tak makan sepotong. Dia tanya bini dia, bila kita menikah? Yang lain lah. So, dia tak ada. Maka sebahagian di kalangan para ulama ada yang membenarkan. Saya tuan kata ni, saya beritahu ada yang dan ada yang tidak membenarkan. Tapi tu untuk adil lah. Jangan satu mazhab saja tahu, bagi tahu banyak. Hak tu yang jam tu, tahu satu tu. Jadi bila kita tengok ada orang makan, kita tak mau makan, tak boleh tak makan lah. Tapi jangan kata Allah, semua jenis kedarah arak bubuk tu belakang. Janganlah. Kita tak mau makan, dia makan. Tapi kalau tanya kita dari segi warak, tak sah lah kot. Kerana ia akan menggalakkan industri arak tu. Tapi masalahnya bukan kita yang buat. Kan? Bukan yang kita yang buat. Dia yang buat. Kita ni tukar makan saja. Kalau kita pergi beli arak, tak boleh lah. Macam, yalah. Macam pinggan tu, Bon China. Sama lah juga. Para fuqaha bincang. Boleh ataupun tidak. Sebab, kalau kita baca kitab-kitab dulu, dia kata tulang tak boleh. Sebab nanti tulang kalau dia bekas, dia akan keluar najis tu. Minyak dia lah apa. Tapi nak jadi tu walaupun tulang tu 3,600 darjah Celsius dia bakar. Debu. Jadi di kalangan para ulama, kalau tengok fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi dan seumpamanya, macam kita boleh makan, tak ada najis dah benda tu. Bukan dia suruh pergi cari tulang khinzir buat pinggan. Dia cerita kita pergi ke hotel. Itu pun majlis orang. Jadi orang hidang tak apalah. Ataupun orang hidang kita makan tak payahlah. Orang hidang angkat tok pinggan kita, kita pun angkat pinggan tengok ke bawah. Saya kuat agama. Tak payahlah sebodoh itu dalam hidup ini. Jadi kita agama ini luas dalam hal yang seperti ini. Dan itulah yang telah dihuraikan oleh Dr. Mazhar tentang pakaian sutera, arak di dalam makanan, dan begitu juga apabila antaranya yang telah dihuraikan oleh Dr. Mazhar apabila pakai pakaian sutera sama ada solat itu sah ataupun tidak di antaranya. Dan saya akan bersiaran lagi untuk review yang akan datang. Assalamualaikum.